Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Jumaat 19 Ogos. Graduan digalak memanfaatkan ilmu dan kemahiran keusahawanan yang dipelajari untuk memulakan perusahaan pertanian sendiri. Ia termasuk sijil keusahawanan pertanian bersepadu, Pusat Latihan Pertanian Bersepadu IATC. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, kemahiran itu bukan sekadar pengetahuan, malah boleh dijadikan bidang pekerjaan. Pada masa sama, graduan IATC juga perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan teknologi masa kini agar lebih berdaya saing. Datuk Jeffrey yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan berucap demikian dalam Majlis Convocation ke-26 IATC. Seramai 49 graduan menerima sijil dan telah menyertai 5 projek inkubator menjana keuntungan lebih RM117,000 tertinggi sejak tahun 1996. Sebuah pusat penyembelihan ayam di kompaun RM2,500 manakala sebuah lagi diarah tutup serta-merta selama 14 hari dalam operasi Ops Rumah Sembelih yang dilaksana Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan. Tindakan dibuat kerana tidak memenuhi syarat penjagaan kebersihan yang ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM. Pegawai Kesihatan Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan Dr. Johari Awang Besar berkata kedua-dua pusat penyembelihan itu telah melanggar undang-undang di bawah Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009 serta gagal menyediakan sijil program Jaminan Keselamatan Makanan PJKM. Ini adalah perkara yang sangat serius bagi saya kerana mereka membekalkan ayam yang diproses kepada pengguna. Jadi kita nak pastikan tempat penyembelihan, tempat proses semuanya bersih dan tidak ada langsung perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran kepada ayam mentah yang disediakan dan dibekalkan kepada pengguna. Daerah Sandakan mempunyai 6 pusat penyembelihan dengan 4 daripadanya diperakui menerima sijil program jaminan keselamatan. Situasi semasa COVID-19, angka jangkitan menurun semalam dengan 281 kes baharu, pengurangan 37 kes berbanding pada Rabu. Menurut kenyataan jurucakap COVID-19 negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, jumlah sampel ujian yang lebih rendah serta kadar positiviti yang menurun membantu mengurangkan kes positif harian. Sebanyak 3,088 sampel ujian diperolehi dengan kadar positiviti 10.04%. Secara keseluruhan, 16 daerah merekodkan penyusutan kes baharu berbanding hanya 4 daerah merekodkan peningkatan. Manakala 7 daerah lagi tidak merekodkan sebarang kes baharu. 280 kes baharu adalah dalam kategori 1 dan 2 serta 1 kes dalam kategori 3. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah di Sabah. Gilwell Scott Nature Park Sandakan dipilih sebagai pusat Scott Centre of Excellence for Nature and Environment, SIN Centre, hutan hujan tropika ke-28 di peringkat dunia, ketiga di Asia Tenggara dan julung kalinya pengiktirafan tersebut di Malaysia. Program tersebut merupakan pusat latihan kepada pengakap seluruh dunia untuk belajar dan mengenali cara hutan hujan tropika dikendalikan. Jadi untuk Sandakan dipilih menjadi SIN Center yang pertama di Malaysia kerana Sandakan itu mempunyai lebih daripada 7 pusat research center yang mana pengakap-pengakap ataupun pemimpin dari luar negara boleh datang dan belajar cara SIN Center yang mengendalikan research center. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Juha Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Antara lain, tujuan kunjungan tersebut turut menjemput Yang di-Pertuan Negeri bagi menyempurnakan upacara perasmian SIN Center serta penyampaian sijil kepada 80 penerima pengakap diraja. Sementara itu, Pengerusi Afin Bank Berhad, Datuk Agil Nat, turut mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah.
Antara lain, bertujuan meninjau potensi perbankan di negeri ini dengan menyasarkan perniagaan berkaitan pembiayaan peribadi, pinjaman berkaitan sewa beli, perumahan serta pinjaman industri. Program Kembara Merdeka Keluarga Malaysia KMKM 2022 kini berada di Tuaran setelah menjelajah 42 lokasi sejak 8 Ogos lalu. Rombongan disambut Pembantu Menteri Kewangan, Jasneh Haji Daya. Berucap dalam program berkenaan, Jasni mengajak belia agar bersama-sama menyemarakkan sambutan Bulan Kemerdekaan khususnya secara maya. Kita juga perlu ambil kesempatan bila sistem digital ataupun media massa yang elektronik ini ada, kita juga perlu perhebatkan kita punya kempen melalui media sosial yang sebegini. Kalau tidak, mungkin kita ketinggalan di situ. Sementara itu di Kota Blut, turut berlangsung sambutan sama bertempat di Kampung Pandasan. Ya, jelajah ini bukan hanya singgah di bandar-bandar atau pekan, tetapi mereka pun singgah juga ke kampung-kampung seperti Kampung Pandasan ini. So, alhamdulillah hari ini pun kita bersemangat melihat sendiri konvoi dan ramai orang kampung datang melihat sendiri dan merasai sendiri erti kemerdekaan itu. Dan kita kena ambil inisiatif untuk dedakan kepada semua peringkat, di peringkat tadika, sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi seterusnya kepada peringkat masyarakat komuniti seperti mana hari ini. Boleh dikatakan menyemarakkan lagi semangat perpaduan kita mengenai dan mendalami erti merdeka sebenarnya dalam kita mempertahankan negara kita Malaysia ini. Antara aktiviti berlangsung adalah penyerahan baton, menandatangani buku konvoi dan agihan jalur gemilang. Seramai 600 individu di Pantai Timur Sabah menerima manfaat program akses kesihatan SAGA, SHAPE, kerjasama antara Yayasan AIDS Malaysia, MAF dan Persatuan Kumpulan Kesedaran AIDS Sabah, SAGA, sejak dilaksana pada tahun 2018. Semua penerima adalah golongan B40 yang sering berdepan masalah kewangan untuk mendapatkan rawatan di hospital dan klinik kesihatan. Bantuan membabitkan wang perjalanan secara tunai melibatkan pesakit kronik antaranya pesakit HIV, thalassemia, masalah buah pinggang selain kanak-kanak mengalami cerebral palsy dan epilepsi. Kami juga menyuruhlah kalau ada pelbagai lagi agensi korporat yang lain yang boleh membantu kami untuk mengembangkan program kami keluar Sandakan. Sekarang ini kita tumpu di Sandakan, di Tawau, Datu Sempurna dengan Kunat. So kalau kita boleh pergi ke bahagian Kota Kinabalu, which is syukur alhamdulillah lah. Pesakit-pesakit yang ada masalah untuk datang ke hospital atau ke klinik telah diberi bantuan keuangan supaya mereka tidak akan miss daripada appointment. Mereka akan terus dapat rawatan di hospital atau di klinik. Masyarakat pun dapat reduce ataupun kurangkan all this stigmatism supaya orang senang untuk bekerja, ataupun kita, the main thing is kita tak nak say out loud, oh ni HIV carrier, oh AIDS victim. Membantu mereka meneruskan kehidupan dengan kerjaya yang mereka inginkan. Program SHAPE dijayakan dengan kerjasama agensi dan jabatan kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan serta yayasan syarikat korporat menerusi tanggungjawab sosial masyarakat CSR. Sejumlah RM20,000 diperuntukkan untuk membantu pelajar golongan B40 khususnya yang akan memulakan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Bantuan secara one-off diberikan kepada 40 pelajar baharu sesi 1 2022-2023 Politeknik Kota Kinabalu. Kita berharap agar bantuan ini, bantuan yang one-off yang kita sampaikan ini akan dapat membantu pelajar pertama untuk membuat pendaftaran dan seterusnya untuk membeli ataupun menyediakan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk memasuki semester pertama ini. Dan kita rasakan bahawa bantuan ini adalah merupakan ice breaking kepada anak-anak ini, dan mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini anak-anak ini akan dapat belajar dengan lebih baik, dan kita berharap juga anak-anak ini akan menjadi pelajar yang cemerlang nanti. Perasaan saya sangat gembira dan bangga sebab dapat meringankan beban ibu bapa saya. Saya akan usaha sungguh-sungguh untuk membanggakan mereka. Alhamdulillah,
Saya rasa bangga dan berterima kasih sangat untuk bantu perbelanjaan sebagai pelajar baru di sekolah Poli ini. Azam saya selama di sekolah sini, saya harap dapat membantu saya untuk capai masa depan saya dan dapat ubah masa depan keluarga saya juga. Bantuan secara one-off daripada Sedafiat Sendirian Berhad itu akan diteruskan bagi membantu pelajar baharu di Universiti Teknologi Mara Cawangan Sabah dan Universiti Malaysia Sabah UMS. Penduduk khususnya yang tinggal berhampiran dengan kawasan hutan simpan perlu mempunyai kemahiran asas mengenai pemeliharaan secara saintifik dan dengan peralatan terkini. Justru penganjuran kursus khas seumpama mampu menarik minat khususnya golongan muda dalam menyertai sepenuh masa dalam bidang berkenaan. Pegawai Daerah Tambunan Sabitun Makajil berkata kursus pengenalan kepentingan pemeliharaan hutan dan aktiviti ekopelancongan yang dianjurkan akan diperluas demi kepentingan pemeliharaan hutan selain memberi peluang pekerjaan kepada komuniti. Kemahiran tersebut sekaligus membolehkan penduduk setempat mewujudkan kawasan rekreasi yang memenuhi ketetapan pemeliharaan hutan. Daerah Tambunan misalnya adalah lokasi memiliki tempat-tempat menarik dan berpotensi dijadikan pusat pelancongan tanpa merosakkan keindahan alam semula jadi. Beliau berkata demikian di Dewan Terbuka Kampung Monsok Tengah Tambunan. Antara pengisian kursus adalah taklimat pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan, taklimat Jabatan Hidupan Liar, enakmen pemeliharaan hutan liar 1997 dan enakmen hutan 1968. Seramai 34 peserta menyertai kursus tersebut terdiri penduduk Kampung Kuala Monsok, Monsok Tengah dan Monsok Ulu. Paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah edisi Jumaat 19 Ogos. Semarakkan sambutan bulan kebangsaan, kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cintakan negara. Keluarga Malaysia, teguh bersama. Saya Muhammad Syariza Mawang, salam hormat.